Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 1.6, memahami cara merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi kaedah yang pertama kita ada rawatan perubatan secara moden, di mana untuk rawatan moden ini kita ada beberapa kaedah lah. Yang pertama dengan penggunaan antiserum. Antiserum ini maksudnya disuntikkan bahan antibody yang dihasilkan oleh organisma dari luar ke dalam badan manusia untuk melawan penyakit tersebut. Jadi untuk penggunaan antiserum, serum mengandungi antibody haiwan yang disuntikkan dalam badan manusia untuk memberikan keimunan serta-merta lah. Yang kedua adalah dengan penggunaan antibiotik. Antibiotik maksudnya bahan yang anti kepada benda-benda hidup lah, contohnya bakteria. Di mana antibiotik merupakan bahan kimia yang kompleks dan boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Virus tak boleh dirawat menggunakan antibiotik kerana virus ini sangat istimewa. Di luar badan perumah dia tidak bersifat benda hidup, tapi bila masuk dalam badan perumah barulah dia menunjukkan sifat-sifat benda hidup. Okey, yang ketiga menggunakan ubat-ubatan yang sintetik. Sintetik maksudnya yang dibuat oleh manusia. Contohnya ini biasa digunakan oleh kita, iaitu paracetamol. Di mana ubat sintetik ini digunakan untuk menghentikan pembiakan mikroorganisma dan mesti digunakan mengikut nasihat doktor lah. Okay, dan yang keempat melalui kaedah pembedahan. Ini biasanya kalau mana-mana contohnya bahagian badan yang telah dijangkiti kuman, pembedahan ini untuk mengeluarkan ataupun mengelakkan jangkitan itu berterusan ke tempat-tempat yang lain. Jadi untuk kaedah ini merawat penyakit disebabkan oleh mikroorganisma digunakan dalam pemindahan bahagian badan. Kalau rosak maka kita gantilah, kalaulah organ itu boleh digantikan. Okey, seterusnya kita tengok pula rawatan perubatan tradisional. Jadi untuk rawatan tradisional, yang pertama adalah penggunaan herba dalam merawat penyakit. Di mana herba adalah bahagian pada tumbuhan yang digunakan untuk merawat penyakit. Contoh diberikan sini kita ada pokok rosy periwinkle yang digunakan untuk merawat sakit tekak dan juga diarrhea. Kemudian kita ada aloe vera yang digunakan untuk merawat luka pada kulit ataupun merawat penyakit yang dinamakan sebagai scabies. Kemudian kita ada pokok tongkat ali yang digunakan untuk merawat demam. Kemudian kita ada kaedah akupuncture yang digunakan oleh masyarakat Cina. Di mana dalam kaedah akupuncture ini jarum dimasukkan ke dalam badan untuk melawan penyakit. Sebenarnya yang jarum ini sebenarnya ditekan masuk pada bahagian-bahagian saraf kita lah yang merangsang badan kita untuk melawan penyakit tersebut. Kemudian ada kaedah inilah yoga dan meditasi ini sebenarnya untuk meningkatkan kesihatan mental dan juga fizikal, di mana ada hubungan di antara penyakit kita dengan keadaan mental kita. Di mana jika mental kita berada dalam keadaan positif, insya-Allah kita boleh sembuh dengan lebih cepat. Okey, so kita tengok bahaya menggunakan dadah tanpa nasihat doktor dan tanpa preskripsi yang dibenarkan. Jadi dadah sebenarnya ada wujud dalam semua jenis ubat sintetik. Cuma bila digunakan tanpa arahan doktor secara berlebihan, maka dia ditafsirkan sebagai dadah yang boleh menjadi salah satu kesalahan dari segi undang-undang lah. Okey, jadi ini antara sebab dia boleh menyebabkan berlakunya alahan. Kemudian dos berlebihan boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ, contohnya hati dan juga buah pinggang. Hati ini merupakan organ yang akan
meneutralkan racun yang masuk dalam badan kita. Jadi dadah yang berlebihan akan meracuni sistem badan kita. Jadi hati akan memprosesnya, akan memusnahkannya. Tapi kalau terlampau banyak, kalau terlampau kerap, maka hati juga boleh kehilangan fungsinya. Dan bahan-bahan beracun ini akan cuba dikeluarkan daripada badan kita oleh ginjal kita lah, atau buah pinggang ini. Jadi kalau terlampau banyak, terlampau kerap, maka juga menyebabkan buah pinggang atau ginjal kita kehilangan fungsi dia. Kemudian boleh menggalakkan pembiakan maksimum berbahaya. Itu kesan. Contohnya kalau kamu demam, sepatutnya kamu makan 2 biji Panadol, tapi kamu makan 4. Maka ini selepas itu jika kamu demam lagi, kamu makan 2 biji dah tak jadi, tak berkesan dah. Kamu mesti makan 4 atau lebih daripada 4. Jadi itu kesan bila kamu menggunakan ubat itu tidak mengikut arahan doktor lah. Kemudian ketahanan kepada patogen juga boleh meningkat. Maksudnya patogen tadi jadi lebih kuat lah, untuk melawan antibody kita. Jadi itu untuk subtopik ini. Kita akan berjumpa lagi di subtopik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.